Okey, latihan lepas. Boleh buat tak? Dah buat ke belum? Dah. Ada masalah tak? Okey, kalau tak faham tanya Okey, soalan nombor 1. Okey, yang ini tolong tunjuk jalan kerja lah. Walaupun boleh guna kalkulator, saya harap awak tunjuk jalan kerja lah macam mana nak dapat. So, apa jawapan awak dapat? 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1 semuanya. Okey, dapat ini betul. Okey, B. Apa jawapan dia? 1, 1, 0, 0. Okey, ini akan jadi kosong, ini akan jadi kosong, ini akan jadi 1, ini 1. Okey, C. Jadi 0, 0, 0, 1. okey, 0001. Okey, 1000 asas 3. Okey, D. Asas 4 ni 2, 1, 0. 210. Okey, ini akan jadi 10. Ini akan jadi berapa? 11 210. E. Asas 5. 5 ini akan jadi 10. Ini akan jadi 11. Ini akan jadi 4. Okey, tak faham tanya F asas 6. Berapa jawapan dia? 2, 3, 5. 2, 3, 5. Okey, ini 5, ini 3, ini 2. So, asas 6. Okey, G. 1, 3, 2, asas 7. Campur 1, 4, 5, asas 7. So, apa jawapan dia? 3, 1, 0. 3, 1, 0. Okey, ini akan dapat 0, 1. Ini 8 akan jadi 11. 3, 1, 0. Okey, betul. Seterusnya H. 5, 6, 4, 4. Asas 8 campur 2, 0, 5. Asas 8. So, 9 akan jadi berapa? 11. 11. So, naik tambah 1. 1 campur 4, 5. 6 campur 2, 8 akan jadi 10. Okey, sini akan jadi 6. Okey, 6, 0, 5, 1 asas 8. Okey, yang last sekali. 6, 6, 6 asas 9 tambah 1, 7, 5. Berapa? 8, 5, 2. 8, 5, 2. Okey, kita tengok betul ke tak betul. Okey, 6 campur 5 akan jadi 11 sama dengan berapa asas 9? 12. 12. Okey, 12. 6 campur 7, 14 akan jadi 15. 15. So, ini akan jadi 8. So, 8, 5, 2 asas 9. Okey, ada soalan untuk tambah? Ada pertanyaan? Tak ada? Semua ada ke dalam ni ya? Senyap je. Tak ada soalan Tak Tak ada, cikgu. Okey, kita teruskan. Tolak. Okey, tolak asas 2.
1001 asas 2 tolak 101 asas 2. So jawapannya akan jadi 100. berapa? 100. 100. Okay, kita tengok ini kosong, kosong tolak kosong, kosong. So kosong tolak 1 tak boleh, pinjam, so tinggal kosong, sini kita pinjam 2. So jadi 100, 100 asas 2. Okay, B masih lagi asas 2. Tolak 111 asas 2. So apa yang tinggal? 1 tolak 1, kosong. Yang ini tak boleh tolak, kena pinjam, tinggal kosong. Sini akan jadi 2. 2 tolak 1, 1. Yang ni pun tak boleh pinjam, kosong, dia akan jadi 2. 2 tolak 1, 1. Kosong tolak kosong, 1 tolak kosong, 1. So ini jawapan dia. Okay, C asas 3. Okay, 1 tolak 2 tak boleh, pinjam. 1 daripada sini, tinggal 1. Sini akan jadi 3. 3 campur 1 jadi 4. 4 tolak 2 jadi 2. 1 tolak 1, kosong. So 2 tolak kosong, 2. Okay, 202 asas 3. Okay, D. Apa jawapan awak dapat? 2, 2, 3. 2, 2, 3. Okey, 2 tolak 3 tak boleh, pinjam, sini akan jadi kosong, kita pinjam 4. So 4 tambah 2, 6, tolak 3 jadi 3. Kosong tak boleh tolak 2, ini pinjam tinggal 2, kita pinjam 4. So 4 tolak 2 jadi 2, 2, 2, 3. Asas 4. Okey, E apa jawapan dia? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, tengok. Pinjam 5 tolak tambah 1 tolak 2 jadi 4. Ini tak cukup, pinjam lagi. Pinjam 5 jadi 5 tambah 1 6 tolak 3 3. So 2, 3, 4. F 5, 4, 3 tolak 4, 5 asas 6. Berapa dapat? Ini dapat 4. Ini tak boleh tolak, pinjam. Pinjam jadi 9 tolak 4, 5. 4, 5, 4. Okey, G. 5, 6. Berapa? 5, 6. 5, 6. Okey, kita tengok. Betul tak 5, 6? Okey, 5 tolak 6 tak boleh. Pinjam. Kosong. Sini jadi 7. 12 tolak 6, 6. 1. Sini akan jadi 7. Tolak 2, 5. Okey, ini kosong. Okey, betul 56. H. Berapa H? Berapa? Siapa yang dah dapat? 165. 165. Okey, pinjam sini 4 tinggal. Sini akan jadi 8. 11 tolak 3. 11 tolak 6. 5. Pinjam 1. Sini 8. 8 campur 4. 12 tolak 6. 5. 1, 5, 5. Okey, 155. Last kali. 157. 157. Okey, tak boleh tolak, pinjam. 9 campur 4 jadi 15 tolak 6. Betul ke? 15 tolak 6 apa? Salah kira ni. Belas tolak 6. 13 tolak 6. Jadi berapa? Berapa? Saya blur ni.
7. Berapa? 7 lah. Okey, 7. Mana pen tadi ni hilang. Okey, 7. 1 tolak 5 tak boleh. Jadi 10 tolak 5 jadi 5. 2 tolak 1, 1. Okey, 157. Asas 9. Ada soalan untuk tolak? Tak ada. Okey, tak ada, kita pergi seterusnya. Okey, yang ini guna kalkulator. Okey, ada masalah tak nak guna kalkulator? Tak. Tak. Tak ada Sekejap saya tunjuk Saya takut ada yang tak tahu nak guna, saya tunjuk. So saya akan share screen, semua screen lah. Okey, boleh nampak Okey, ini PowerPoint. Lagi satu kalkulator. Boleh nampak kalkulator saya ni? Dengan soalan nampak Okey, tukarkan asas 10 kepada asas 2. Berapa dapat jawapan dia? Kita tekan mode sampai jumpa base. Okey, ini asas 10, 34. Tukar kepada asas 2. Asas 2 adalah bin. Bin yang ini. So jawapannya adalah apa tadi? 100? Mana kalkulator tadi hilang? Jawapan awak berapa? 1001010. 1010. Asas 2. Okey, bagi terus jawapan. Saya nak tengok, nanti kita check. Nombor 2 apa jawapan dia? Asas 8? 70. 70. Okey, nombor 3. Tukarkan asas 2 kepada asas 10. Nombor ni kepada asas 10, jawapannya? 11. 11. Nombor 4? 38. 38. Dia dah bagi jawapan ke ni? Macam dah bagi jawapan je. So nombor 5? 11010. Dah ada jawapan cikgu. Itulah ada jawapan dah. So yang last kali 100. Betul ke? Betul. Okey, dia dah bagi jawapan dah rupanya. Okey, yang ini jawapan dia yang belakang sekali tu. Kelas J boleh tak guna kalkulator? Tahu cara nak guna kalkulator? Tak. Tak tahu. Okey, saya tunjuk macam mana nak dapat jawapan. Okey, nombor 2. Awak dah tukar kepada bentuk mode ni. Pastikan dah keluar bentuk ni. Okey, tekan mode ni sampai jumpa base ni. Tekan nombor 3. Okey, dia akan keluar ni lah. D ni maksudnya asas 10. Okey, D asas 10. Lagi apa lagi? Ni yang kalau tekan yang DEC ni. D asas 10. Yang ini HEX ni adalah asas 16. Kita tak pernah guna lah ni, jarang guna. Okey, yang BIN ni B ni, yang B ni adalah asas 2. Yang OCT ni, O ni kalau keluar O ni adalah asas 8. So sekarang nombor 1 34 kan? Asas 10. So pastikan dia D kat sini. Jadi D tekan ni dulu. Ini dah asas 10, tekan nombor dia dulu 34. Pastikan 34 keluar dekat sini. Okey, sama dengan. So 34 dah sini, barulah kita tukar kepada asas 2. Asas 2 adalah bin ni kan, binary, tekan yang ini. So terus dapat jawapan dia. Okey, salinlah jawapan dia. Okey, kalau nombor 2 pula 56 asas 10. So pastikan kita tukar kepada D dulu. Okey, tukarkan kepada D. Okey, D ni tukar kepada nombor 56.
Okay, bila 56 dah ada kat sini, baru kita boleh tukar kepada asas lain. So, asas 8. Asas 8 maksudnya OCT ni yang tekan OCT. Dapat 7, 0. Asas 8. Okay. Okay, kemudian nombor 3. Nombor 3 tukarkan asas 2 kepada asas 10. Okay, nombor ini asas 2 kan. Pastikan sini asas 2. Asas 2 maksudnya mesti B. Binari. Binari asas 2. Okay, bila dah B sini baru kita masukkan nombor yang dia minta. Okay, 1, 0, 1, 1. Tekan sama dengan dulu. Dah keluar kat sini baru kita boleh tukar. Okay, tukar kepada asas 10 maksudnya D. Alif. Okay, tekan di isi ni. Dapat 11. Okay, boleh? Boleh ikut Okay, yang 4. Yang ini asas 8. Asas 8 maksudnya OCT. Tekan OCT dulu. Masukkan nombor 46. 46. So, sama dengan. Okay, bila dah asas 8, baru tukar kepada asas 10. Tekan diisi ni. Okay, D ni maksudnya asas 10. So, 3, 8. Okay, penambahan asas 2. Pastikan jadikan asas 2 dulu. Asas 2 bin. Okay, masukkan nombor 1, 1, 1, 1. Tambah 1, 0, 1, 1. Tekan je sama dengan. Terus keluar jawapan. Okay, kalau tolak sama juga tolak. 1, 1, 0, 1. Tolak 1, 0, 0, 1. So, sama dengan 100. Okay, boleh? Boleh ikut? Boleh. Boleh. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya soalan muka surat seterusnya kan? Muka surat 27. Okay, ungkapkan nombor berikut sebagai nombor dalam asas 10. Okay, apakah jawapan nombor 1? 37. 37. Macam mana kita buat? Macam mana awak dapat 37? Okay, 37 betul. Macam mana awak dapat? Kita kongsi dengan kawan-kawan lain, takut ada yang tak tahu. Macam mana awak buat? Macam mana dapat 37? Ya? 2 darab 3 kuasa 2. Lepas tu tambah dengan 5 darab 3 kuasa 1. Tambah 4 darab 3 kuasa kosong. Okey, betul. Okey, mula tentukan nilai tempat dia dulu. Nilai tempat yang 4 ni adalah 3 kuasa kosong. 5 ni adalah 3 kuasa 1. 2 ni adalah 3 kuasa 2. So, darabkan je lah. 2 darab 3 kuasa 2 tambah 5 darab 3 kuasa 1 tambah 4 darab 3 kuasa kosong. So, awak akan dapat jawapan dia 37. Okay, kalau nombor asas 10 tak tulis asas 10 pun tak apa. 37 ni dah tahu dia memang asas 10. Okay, 31 asas 4. Apa jawapan dia? Awak dapat berapa? 13. 13. Okay, betul. 13 jawapan dia. Okay, 13. Okay, C. 421. Asas 6. Apa jawapan dia? 157. 157. Okay. Cara sama je. Darabkan sahaja. Okay. 4 darab 6 kuasa 2 tambah 2 darab 6 kuasa 1 tambah 1 darab 6 kuasa kosong. Okay, nombor 2, ungkapkan nombor berikut sebagai nombor dalam asas 2. Okay, nak dapatkan dalam asas 2, kalau asas 10 kita bahagi terus ataupun tekan je kalkulator dapat berapa. Okay,
Berapa dapat jawapannya? Satu, kosong, 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 Okey, kosong ada berapa? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu 2, 1, 1, 1, kosong. kosong. Okey, ini jawapan dia. Okey, kalau soalan satu markah macam gini, awak tekan kalkulator je kalau asas 10 kepada asas 2. Okey, tak payah nak kira panjang-panjang tu. Okey. Kalau yang ini awak kena tukar dulu kepada asas 10, baru boleh tukar kepada asas 2 sebab ini asas 5. Okey, asas 5 tak ada dalam kalkulator. Okey, so tukar kepada asas 10 dia akan jadi berapa? Berapa dapat dalam asas 10? Berapa? 10 campur 3. 13 asas 10. Tukar kepada asas 2. Apa jawapan dia? 13 tukar kepada asas 2. Tekan je kalkulator. Berapa dapat? Tak buat lagi ke? Tak ada jawapan pun ni? 1101. 1101. Okey, 1101 asas 2. Ingat kalau 5 nak tukar kepada asas 2, kena tukar dulu kepada asas 10, baru kita boleh tukar kepada asas 2. Okey, asas 8 tukar kepada 2. Okey, sama ada tekan kalkulator ataupun kita pecah-pecahkan. Pecah 3. 2 sama dengan apa, 0 sama dengan apa, 4 sama dengan apa. Okay, kita pecah 3. Ataupun tekan je kalkulator terus, apa dapat? Okay, 4 ini kan 421, 421, 421. So 4 ialah 100. 0 ialah 000. 1 ialah 001. Betul ke jawapan ni? Jawapan awak sama ke? 3. Ya. Bukan yang belakang tu 010 sebab dia 2. Oh, dia 2 bukan 1. Saya salah. Okey, 2. 10 lah. Okey, so yang belakang sekali ni adalah 2. Okey, so dia jadi 1, 0 memang ada 6 0, 6, kemudian 1, 0. Okey, 1, 0. Asas. Okey, boleh. Nombor 3. Bukakan nombor berikut dalam asas nombor yang dinyatakan. Okey, guna yang boleh tekan kalkulator dulu. Asas 2, tukarkan kepada asas 2 dulu. Berapa dapat? Okey, apa jawapan asas 2? Tekan kalkulator je. Pastikan kalkulator asas 10, 203 dulu keluar. Lepas tu baru tekan asas 2. Binari. Apa jawapan dia? Satu, 1. Berapa? Okey, 1 lagi. Lagi? Apa nombor dia? Ada orang ke tak ada orang ni? Ada masalah ke?
Okey, apa jawapan dia? 11001011. Okey, 1100 lagi 10 10 11. 1. Okey, ini asas 2. Okey, asas 8. Berapa asas 8? Ini yang kita boleh guna kalkulator je ni. 1303. Ha? Ha? Betul ke? 203 asas 10 tukar kepada asas 8. Asas 8 OCT. Okey, buka balik kalkulator. Okey, asas 10 dulu. Nombornya 203. Tukarkan kepada asas 8 OCT. So jawapan dia 313. Okey, macam mana awak dapat jawapan tadi tu? Oh, salah cikgu. Sorry. Okey, 313. Okey, nak tukar kepada asas 5, kita kena buat apa? Mana pen saya ni? Okey. 203 nak tukar kepada asas 5, kita bahagikan dengan 5. Kita akan dapat berapa kat sini? 40. Bakinya berapa? Tak ingat ni, senyap je semua ni. Sekejap ya. Okey, tadi kita dah kira 203. So saya tukar balik ni. Kita padam balik shift Bagi mode 3. 3. Sekejap saya reset dulu. Okey, biar normal balik. Okey, 203 bahagi dengan 5. So akan dapat 40.6 kan? Okey, awak sebenarnya baki 3/5 sebab dia 5 kan? So 40 baki 3. Kemudian bahagi lagi 5 dapat apa? 8. 8. Ada baki tak? Tak ada. Tak ada. So kosong. Bahagi lagi 5 dapat 1. 1. Ada baki 4. 4. 3. 3. Kan 8 tolak 5 3. So bahagi lagi 5 dapat 0. kosong baki 1. 1. Okay, so kita baca dari bawah ke atas. So jawapannya adalah 1303. Asas 5. Oh, tadi awak bagi jawapan asas 5 Okay, kemudian 9. Berapa 9? Sama juga 203 bahagi 9. Okay, dapat 20 berapa ni? 20? Mana kalkulator tadi? Berapa? 21. 21 ke? Betul? Betul. Baki berapa? Okay, saya tunjuk cara macam mana nak tahu baki dia. Okay, berapa tadi? 203 bahagi 9. Salah. 203 bahagi 9. 9. Okay, tukar kepada pecahan. So ini per 9, maksudnya 9. So baki 5. Bukan 21 22. Okay, so salah kat situ. So kita betulkan. Okay, 22 bakinya 5. Ada pen tadi. Okay, 22 baki 5. Okay, bahagi lagi 9 dapat berapa? 2. Dapat 2, 18. 18 so baki 4.
Berapa? 4. 4. Okey, 4 bahagi lagi 9 dapat 0. 0 baki 2. 2. So baca dari bawah ke atas, jawapannya 2, 4, 5. Okey, boleh Okey, clue kalau guna kalkulator. Okey, kalau ini dah memang 9, kita ambil yang ini baki dia. Tapi kalau sini 3, kita jadikan dia 9, nombor kat depan dia pun kita darab dengan 3. Contohnya 2/3 katalah kat sini. Tapi kita bagi asas 9. So 3 tu yang belakang tu penyebut dia jadikan 9, kita darab 3. Jadi atas dia pun kita darab 3. Macam yang ini 22, katalah awak tak tahu nak buat. 22 bahagi 9. Okey, tukar kepada pecahan. Awak dapat 4. So baki 4. Memang asas 9 ada baki 4. So 2 baki 4. Okey, sama juga dengan 5 ni. Kalau awak tak reti nak buat, nak kira manual tak reti, so katalah 8 kan. Bahagi dengan 5. 8 bahagi 5, 1.6 tukar kepada pecahan. Awak akan dapat 1/3/5. So ini memang dah asas 5. So baki dia adalah 3. Okey. Dapat 1 baki 3. Okey, ini cara guna kalkulator lah. Okey, nombor 4. Nyatakan 5 darab 8 kuasa 3 tambah 5 yang dicerahkinkan sebagai nombor dalam asas 8. Apakah nombornya? Kita nak cerahkinkan nombor ini dalam asas 8. Okey, kalau awak tak erti, tak faham, awak tukar je dulu jawapan ini kepada asas 10, kemudian bagi 8. Okey, kalau awak tahu, ini 8 kuasa 3 maksudnya kat mana tempat dia? Okey, dia sepatutnya ada 5 kuasa 0, bukan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. 8 kuasa 3 ada 5. So kita letak 5. 8 kuasa 2 tak ada nombor. 0. 8 kuasa 1 tak ada. 0. 8 kuasa 0 ni adalah 1, ada nombor 5. So kita letak 5. So jawapan dia adalah ini. Itu maksud dia. Kita cerahkinkan. Kalau tak erti nak buat macam ni, kira dulu 5 darab 8 kuasa 3 tambah 5 ni berapa asas 10, tukar kepada asas 8. Okey, saya tunjukkanlah guna kalkulator macam mana nak buat asas 8, kita boleh guna kalkulator. Okey, 5 darab 8 kuasa 3. Okey, 8 kuasa 3 tambah 5. Okey, jawapan dia ini. Kita nak tukar jawapan ini kepada asas 8. Okey, so tukarlah mod. Apa nombor tadi? Alamak. Dah hilang pula nombor tadi. 2565. 25 asas 10 kan? 2565. Okey, tukar kepada asas 8. Okey, dapat 5005. Okey, kalau boleh congak je lah. Kalau tak, tekan je lah kalkulator. Okey. Okey, seterusnya nombor 5, nyatakan nilai bagi digit yang bergaris dalam asas 10. Senang je ni. Apa jawapan dia? Nak tahu nilai digit, kena tahu nilai tempat. 100. 100 100. Okey, ini 5 kuasa 0. Yang bawah ni 5 kuasa 1. 4, 5 kuasa 2. So nak tahu berapa digit dia? 4 darab 5 kuasa 2. Dapat 100. Okey, itu je. Okey, susun nombor berikut dalam turutan menaik. Okey, kalau macam ni kita tukarkan semuanya kepada asas 10. Okey, 32 asas 5 sama dengan berapa asas 10? 17 asas 10. 17. 22 8 asas 8 ni jadi asas 10 jadi berapa? 18. 18. 18. Okey, 15 dan 15. Okey, 10101 asas 2 tukar kepada asas 10. 21. 21. Okey, jawapan ambil yang asal jangan tukar pula jawapan yang bawah ni.
Okay, rutan menaik yang paling kecil adalah 15 asas 10. Kemudian 32 asas 5. Lepas tu 22 asas 8. 22 asas 8. Lagi 101 asas 2. Okey. Buka dalam bentuk asas 10, jawapan tulis yang asal balik. Okey, jangan tulis yang awak tukar asas 10 pula, salah nanti. Okey, nombor 7. Sesuaikan yang berikut dengan penambahan dan penolakan nombor asas. Okey. Tak boleh, buatlah bentuk lazim. 6 campur 3, 9. Asas 9 tukar kepada asas 7 jadi berapa? 102. 11 kan? 11. Bukan 11, 12 kan? 12. 8 so 9 juga. 6, 7. Jadi 10. So 102. Asas 7. Tolak? 206. 206. Okay, kita check betul tak? 235 tolak 26 asas 7. Okay, 5 tolak 6 tak boleh, pinjam 2. Sini akan jadi 7, campur 5, 12 tolak 6 jadi 6. 2 tolak 2, kosong. Ada lagi 2. So 2. Okay, 206 asas 7. Okay, last sekali. Okay, Raja di bawah menunjukkan nombor kata laluan pada komputer riba Zarul. Sebagai langkah keselamatan dan memudahkan Zarul mengingatinya, dia telah meletakkan 6 nombor kata laluan mengikut tarikh Hari Kemerdekaan Malaysia dalam asas 8. Apakah nombor kata laluan pada komputer riba Zarul? Siapa dapat? Okay, Hari Kemerdekaan Malaysia bila? August. 3, 13 September 8. 31, 8. bulan 8. Tahun? 1997. 1957. Betul ke nombor ni? Ambil 57 je. 310857. Ya. Okey, tukar kepada asas 8. Dia akan jadi 113. 113 7111. 7111. Okey, sebab asas 8 tekan je kalkulator. Dapatlah jawapan. Ya. Okey, ada soalan? Ada tak ada? Tak ada, kita nak masuk bab 3. Okey, semua dah ready. Bab 3 senang aja, tak susah. Mana kalkulator ni? Okey. Kita masuk kepada penakkulan logik. Okey, tajuk ni kita akan belajar dua benda sahaja, iaitu pernyataan dan juga hujah. Okey, kenapa awak kena belajar tajuk ni? Okey, penakkulan logik sering diaplikasi dalam bidang elektronik, terutamanya dalam kitaran elektronik. Penakkulan logik turut memainkan peranan penting dalam pengatursyaraan komputer dan reka bentuk perkekasan komputer. Okey, dalam kehidupan harian kita, penakkulan logik penting diaplikasikan dalam proses menyelesaikan masalah kerana dapat mengasah kemahiran berfikir secara kritis dan analitis dalam diri seseorang itu. Okey, ini tujuan kita nak belajar penakkulan logik lah. Okey, penakkulan logik ni mudah je sebenarnya. Okey, kita tengok pernyataan dulu. Apakah pernyataan? Okey, apakah maksud pernyataan dan bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran bagi satu pernyataan? Okey, pernyataan ini sebenarnya
ialah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Okey, satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Okey, sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Dia boleh benar, dia boleh palsu, tapi dia tak boleh dua-dua. Okey, ayat tanya, ayat seru dan ayat perintah bukan penyataan. Okey, kenapa? Sebab ayat-ayat ini tidak dapat ditentukan kebenaran dia. Okey, bukan semua penyataan matematik benar. Nilai kebenaran bagi semua penyataan matematik kita boleh tentukan. Okey, tak semua matematik itu benar lah. Ada yang palsu. Kita tengok contoh. Okey, tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah penyataan atau bukan penyataan. Berikan justifikasi anda. Okey, tolong hantar buku kerja. Yang ini penyataan ke bukan? Jawapan dah ada dah. Okey, tolong hantar buku kerja. Ini bukan penyataan. Okey, sebab ini sebenarnya adalah ayat perintah. Okey, ayat perintah bukan penyataan. Kalau B, Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Okey, ini adalah penyataan kerana ayat itu benar. Okey, dia penyataan lah. Kalau C, bagaimanakah anda datang ke sekolah? Adakah ini penyataan? Bukan. Okey, bukan. Okey, sebab ini adalah ayat soal. Okey, ayat soal bukan penyataan. Kita tak boleh tentukan kebenaran dia. Okey, di X tambah 3 sama dengan 5. Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia tak komplit. Okey, sebab kalau X tu 2, betul 5. Tapi kalau X tu 3, dia akan jadi salah. Okey, ingat tadi ayat penyataan tadi. Penyataan tak boleh. Apa tadi? Okey, ayat ni. Pernyataan ialah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Kalau macam ayat tadi, yang ini dia boleh benar, dia boleh palsu. Dua-dua boleh. Jadi dia bukan penyataan. Sebab dia ada dua-dua sekali. Okey? Jadi ayat ini bukan penyataan. Okey, E. Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Yang ini adalah penyataan. Sebab kita boleh tentukan kebenaran dia, iaitu dia adalah palsu. Okey, negatif 6 sebenarnya lagi besar daripada negatif 8. Boleh faham? Apa itu penyataan? Simple je ni. Tak faham tanya Okey, contoh 2, tentukan sama ada penyataan berikut benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okey, X tambah Y kuasa 2 sama dengan X tambah 2XY tolak Y kuasa 2. Okey, benar ke palsu? Macam mana nak tentukan? Cuba kita gantikan X tu dengan Y tu dengan apa-apa nombor. Okey, tengok contohlah. Mana ni tak keluar. Okey. Okey, dia adalah palsu sebab apa? Andaikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. So X2, Y3. 2 tambah 3 jadi 5. Okey, bila 5 kuasa 2 dapat 25. Yang sebelah sini pula kalau kita kira, kalau X2, 2 kuasa 2 tambah 2 darab 2 kali 3 tolak dengan Y kuasa 2. Okay, kuasa 2 ni akan dapat 7. Jadi sebelah kiri dengan sebelah kanan tak sama nilai dia. Jadi penyataan ini adalah palsu. Dia penyataan tapi dia palsu. Okey, kemudian B. X tambah 5 kuasa 2 lebih kecil pada 0. Benar ke palsu? Kata X adalah unsur R. R ni adalah nombor nyata. Okay, nombor nyata adalah sebarang nombor lah. Nisbah atau nombor bukan nisbah. So apa-apa nombor boleh. Jadi cuba kita gantikan X tu dengan 2, awak akan dapat 49. Lebih besar pada 0. Okey, dia ni kecil tapi jawapannya besar. So jawapannya palsu. Okey, C pun sama, kita kira nilai dia. Kita akan dapat sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. So jawapan dia benar.
Okey, D, 2 adalah unsur bagi faktor bagi 8. Okey, faktor bagi 8 sama dengan berapa? Apakah faktor bagi 8? Dah lupa dah faktor. Apa kali apa dapat 8? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. So 2 adalah unsur bagi faktor bagi 8. So benarlah. Dia jawapannya benar. Okey, dan last sekali 2, 5, 7. Kesatuan dengan nombor perdana, jawapan dia 2, 5, 7. Okey, kalau kesatuan maksudnya kita ambil semua sekali. Okey, nombor perdana ni ada banyak. Jadi sebenarnya jawapan ni sama dengan nombor perdana. Okey, jadi dia palsu. Kalau dia tukar kepada persilangan, barulah jawapan ini benar. Okey, kalau kesatuan dia akan jadi palsu. Okey, faham? Okey, contoh 3. Tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Okey, jawapan dia palsu. Sebab apa? Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okey, segitiga memang tak ada penjuru. Tak ada satu pun. Okey, B. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Jawapan dia palsu sebab apa? Semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Tak ada nombor lain. Okey, so dia mesti semua, bukan sebilangan. Mesti semua. Okey, C. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Faktor perdana ni apa? Faktor perdana ialah nombor perdana. Contohnya katalah nombor genap 2. Okey, nombor 2 faktor dia ialah 1 dengan 2. Jadi ini adalah nombor perdana, faktor perdana. Kalau 4. 4 dia punya faktor 1, 2 dengan 4. Okey, 2 ni faktor perdana. Kalau 6 pun. 6, 1, 2, 3, 6. Okey, 2 masih ada 2, 3 ni adalah faktor perdana. Okey, jadi semua nombor genap akan ada faktor perdana, iaitu nombor 2. Paling kurang nombor 2 ada. So jawapan dia benar. Jadi sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Okey, sebilangan garis lurus. Sebilangan maksudnya tak semua. Maksudnya ada yang potong, ada yang tak potong paksi Y. So benar. Boleh faham? Tak faham? Ayat matematik ni kena faham matematik lah. Okey, kita tengok praktis sendiri 3.1a. Saya nak panggil orang ni sekejap. Saya stop sekejap. Saya share hanya window sahaja. Jadi saya boleh tengok awak lah. Okey, sekejap. Okey, boleh nampak? Boleh. Nampak tak? Boleh Okey, saya nak panggil orang ni. Kalau saya kecilkan ni boleh Ini boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Tak. Tak nampak? Tak. Oh, okey, tak nampak saya. Stop baliklah. Okey, nampak? Nampak. Okey. Soalan nombor 1. Saya nak panggil. Siapa yang nak jawab? Pravina, ada Pravina? Ada, cikgu. Okey, apa jawapan untuk nombor 1?
Bukan pernyataan. Kenapa bukan pernyataan? Kenapa awak kata dia bukan pernyataan? Sebab dia tidak dapat ditentukan. Dapat tentukan apa? Um, Kebenaran dia. Kebenaran. Okey. Kita tak dapat tentukan kebenaran dia sebab ini sebenarnya adalah ayat apa ni panggil? Bukan ayat perintah lah ni kan. Okey. So A bukan pernyataan. Okey, B. B Farisha. Apa jawapan dia Farisha B? Malaysia terletak di benua Asia. Pernyataan. Kenapa pernyataan? Okey, Sebab dia benar. kalau pernyataan dia benar ke palsu? Benar. Okey, pernyataan benar. Okey, C. C Singgarabatani. Cikgu, Ya, apa jawapan dia? pernyataan palsu. Pernyataan palsu. Pernyataan ke? Pernyataan kerana ayat itu palsu. Adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? Itu tanda soal tu. Okey, kalau dia tanda soal, dia sebenarnya bukan pernyataan. Okey, walaupun ada ayat matematik kat situ, tapi ada perkataan adakah 3 tambah 2 sama dengan 8 tanda soal. Jadi dia bukan pernyataan. Okey, D Siti Nur Atira. X tambah 3 lebih besar daripada X tolak 8. Pernyataan. Betul ke pernyataan? Kalau pernyataan apa? Apa jawapan dia? Ayat itu benar. Okey, benar. Okey, pernyataan sebab dia adalah benar. Okey, contohnya kita ambil X sama dengan 3. Okey, kalau X 3, 3 tambah 3 jadi 6. 6 lebih besar daripada 3 tolak 8 jadi negatif 5. So jawapan dia benar. So apa-apa X awak pilih, jawapan dia akan benar walaupun nombor negatif. Okay, so D itu adalah pernyataan benar. Okay, E Muhammad Khairi. Muhammad Khairi, E, adakah dia pernyataan? Atau bukan pernyataan? Mana Khairi ada tak? Ada. Okey. 3x tambah 5 sama dengan negatif 7. Pernyataan. Kenapa awak kata dia pernyataan? Benar ke palsu? Dah ada orang left tiba-tiba. Saya tanya je tiba-tiba nak left Okey, jawapan ni sebenarnya bukan pernyataan. Sebab kita tak dapat tentukan kebenaran dia. Okey, katalah. Katalah X sama dengan 4. Awak akan dapat jawapan dia berapa? Katalah X sama dengan 4. Awak akan dapat jawapan dia bukan 4, negatif 4. Kalau X negatif 4, awak akan dapat jawapan dia negatif 7. Dia jadi benar. Tapi kalau X awak pilih 4, awak akan dapat jawapan dia berapa?
Dapat tak negatif 7? Dapat ke tak dapat? Tak faham? Okey, saya tunjuklah. Okey, soalan ni katalah kalau X sama dengan negatif 4, okey, 3 negatif 4 tambah 5 sama dengan negatif 7. Awak akan dapat jawapan dia sama tak negatif 7? Dapat kan? Negatif 7. Tapi kalau pilih X sama dengan 4, dapat tak negatif 7? Tak. Awak akan dapat berapa? 17 kan? Okey, dia yang ini benar, yang ini palsu. Bila benar dan palsu ada dua-dua sekali, dia akan jadi bukan penyataan. Faham Yang D ni dia penyataan. Sebab apa? Kalau nombor yang awak pilih tu, jawapan apa-apa yang awak pilih, katalah awak pilih 3. 3 tambah 3 akan jadi 6. Okey, ini 3 tolak 8 akan jadi negatif 5. 6 akan lebih besar daripada negatif 5. Katalah awak pilih sini yang negatif 3. Negatif 3 tambah 3 akan jadi kosong. Okey, negatif 3 tolak 8 akan jadi negatif 11. Kosong lebih besar daripada negatif 11. Apa-apa nombor yang awak pilih untuk X, jawapan dia tetap benar. Sebab tu D tu adalah benar. Tak ada yang palsu. Macam E ni ada benar, ada palsu. Jadi dia bukan penyataan. Boleh beza Cikgu, Kalau ada dua dia, yang D itu kalau negatif 9. kalau negatif 9, X negatif 9. Kalau X negatif 9, so negatif 9 tambah 3 akan dapat negatif 6. Okey, kalau sini negatif 9 tolak 8 akan dapat negatif 17. Tetap negatif 6 lebih besar daripada negatif 17. Masih lagi benar. Okey, jadi pernyataan D tu apa-apa nombor je awak pilih, jawapan dia tetap benar. Sebab itu D ni dia pernyataan, yang ini bukan pernyataan. Faham Okey, seterusnya soalan nombor 2. Bina satu pernyataan yang benar dengan menggunakan angka dan simbol yang diberikan. Okey, contohnya dia suruh nak pernyataan benar pastikan dia benar. Okey, saya ada ayat ni, macam mana nak buat supaya kita guna semua tadi, sekali dia akan jadi benar. So, saya buat lebih besar 23 campur 9 berapa 12, 32. So, saya buat macam gini lah. 40 lebih besar daripada 23 tambah 9. So, dia akan jadi benar. Kalau buat 23 tambah 9 lebih besar daripada 40, salah. Okay, kalau B, ada perkataan, apa ni? Apa simbol apa ni? Awak dah belajar form 2 ni. Form 1 ke? Ini simbol apa? Dah lupa? Ya? set tu cikgu. Subset. Okay, subset. Maksudnya nombor tu kena ada dalam set tu. Jadi macam mana kita nak susun? Supaya dia jadi benar? Yang mana nombor 1? Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ini? Tak ingat dah. Okey, nombor 3 dulu. 3 adalah subset kepada 3, 6, 9. Sebab 3 ada dalam 3, 6, 9. Tak boleh terbalik. Kalau terbalik 6 dengan 9 tak ada dekat sini. So 3 kat depan, 3 dan 9 kat belakang. Okey, cuba buat C, D, E. Saya bagi masa buat C, D, E. Jadikan dia pernyataan benar.
Okay, dia sama dengan tu. Apa kali apa dapat apa? Siapa dapat? Tak dapat dah jawapan dia. 1/4 darab 10/3 sama dengan 5/6. G? Ganti je dengan apa-apa nombor. Katalah 1. 1 tambah 3 jadi 4. Kalau yang ni 1 tambah 3 jadi 4 kuasa 2 akan jadi 16. Jadi yang lebih besar adalah yang ni lebih besar. Kalau dia lebih besar, dia kena duduk sebelah kiri ke sebelah kanan? Okay, yang mana kita tulis dulu? Yang ini ke yang ini? Soalan D. X kuasa 2 tambah 3 dulu ke atau X tambah 3 kurungan kuasa 2? Yang mana dulu kita tulis? Yang depan tu. Yang depan sekali. Okay. So yang ini dia akan jadi X kuasa 2 tambah 3 lebih kecil atau sama dengan X tambah 3 kuasa 2. Okay, E. Ada punca kuasa 3. Okay, yang boleh punca kuasa 3, kita tahu dia adalah 27. Maksudnya punca kuasa 3 ni pasangan dia dengan 27. Dia akan jadi 3. Okay, kita ada tambah, kita ada sama dengan, kita ada 9, kita ada 12. So, 3 tambah 9 sama dengan 12. Okay, kalau ingat punca kuasa 3, 3 kuasa 3 adalah 27. So, ini jawapan dia 3 campur 9 sama dengan 12. Dapatlah jawapan untuk nombor 2. Okay, last kali nombor 3. Tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Pernyataan ni benar ke palsu? Siapa nak jawab? Rosman? Mana Rosman? Ya, cikgu. Okey. Pernyataan tersebut benar ke palsu? Palsu kot. Palsu kot. Kenapa kot? Kenapa orang rasa palsu? Okey, betul palsu. Tapi kenapa palsu? Semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Apa segi 4 yang tak ada sudut tepat? Segi 4 apa yang tak ada sudut tepat? Segi 4? Tepat. Segi 4 tepat, sudut tepat. Yang tak ada sudut tepat. Sebab dia kata semua kan. Semua tu maksudnya salah lah. Maksudnya ada yang segi 4 yang tak ada sudut tepat. So apakah segi 4 yang tak ada sudut tepat? Siapa tahu? Segi 4 apa yang tak ada sudut tepat? Tak boleh nak fikir. Saya lukislah. Ni segi 4 apa ni? Segi 4 selari. Segi 4 selari. Segi 4 selari tak ada satu pun yang sudut tepat. Untuk yang saya lukis lah. Jadi bukan semua segi 4 ada sudut tepat. Okay, jadi jawapan untuk A ni adalah palsu. Okay, B. Sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Benar ke palsu? Kecil-kecil ni siapa lah?
Siapa kecil-kecil ni? Nama dia Fakrul. Ha? Fakrul? Fakrul kelas mana? 4J. 4J. Fakrul Iman Fakrul Iman yang budak baru tu? Betul. Sebelum ni kan ada akaun sendiri, kenapa guna nama lain? Dia kata MOE dia ada tu, ada problem. Awak wakil cakap untuk dia Dia tak boleh cakap ke? Mana Tak Fakrul ada. Iman? Ha? Mana Fakrul? Saya cikgu. Fakrul, apa jawapan dia? Untuk B. Soalan 3B. 9 rombos mempunyai 4 sisi sama. Ya, benar ke palsu? Sekejap. Palsu. Kenapa palsu? Sebab? Sebabnya? Ya? Rumus tu bukan bentuk petak. Apa dia? Rumus tu bukan bentuk petak. Rombos bukan bentuk petak. Okey, apa ciri-ciri rombos? Siapa boleh bagi tahu? Apakah ciri-ciri rombos? Kita refresh balik, awak dah belajar sebelum ni. Okey, rombos dia macam ini bentuk dia. Okey. Ciri-ciri rombos, ingat tak? Syarat utama rombos, semua sisinya sama panjang. Okey. So bukan sebilangan lah. Ayat sebilangan ini salah. Sebab tu dia palsu. Sepatutnya kita guna semua. Sebab rombos memang 4 sisinya sama panjang. Okey, sepatutnya sini semua. Jadi sini adalah palsu juga. Ini palsu, nombor B pun palsu. Okey. Okey, C. Semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Oh, senang je ni. Benar ke palsu? Semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Tak, palsu. Palsu. Sebab apa? Apa segitiga yang tak sama panjang? Bagi satu contoh segitiga. Teacher, cara nak mematahkan hujah dia, bagi satu contoh yang bukan yang sama panjang, itulah jawapan dia. Okay. Betul dia palsu? So apa segitiga yang tak sama panjang sisi dia? Segitiga apa? Ada banyak segitiga. Apa segitiga yang tak mempunyai sisi yang sama panjang? Okay, sisi yang sama panjang ni segitiga sama sisi. So apa segitiga yang tak sama panjang? Segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak. Okey, yang ini kita tak tahu panjang dia berapa. So mungkin sama, mungkin tak sama. So ini pun kita boleh terima. Okey, sebagai sisi yang tak sama panjang. Jadi sepatutnya sini dia kena guna sebilangan, bukan semua. Okey, so C palsu. Okey, D. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Poligon ada berapa sisi? Okey, poligon, sebilangan poligon. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Benar ke palsu? Poligon, tahu poligon? Tapi Poligon, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Semua tu adalah poligon. So, D ni benar ke palsu? Ada tak poligon yang mempunyai 5 sisi?
Tak ada. Tak ada? Ada, ada. 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 Okey, apa nama segitiga, segitiga pula. Poligon yang punya 5 sisi? Pentagon. Pentagon. So, sebilangan ni betul ke tak betul? Perkataan sebilangan ni betul ke tak betul diguna? Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Jawapannya adalah Betul. benar. Okey, sebab kita ada pentagon. Poligon ada banyak jenis, ada segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon. So bila sebilangan ni maksudnya bila ada satu je, kita kira benar. Sebab kita ada pentagon, so dia benar. Kalau semua ni mesti semua, tak ada satu pun tinggal. Kalau sebilangan, kalau ada satu je yang betul, kita kira benar. Okay, E. Semua bulatan boleh dibagikan kepada 8 sektor yang sama saiz. Benar ke palsu? Semua bulatan boleh dibahagikan kepada 8 sektor yang sama saiz. Tahu sektor tu apa? Potonglah, potong. Kita potong. Itu potong sektor dia. So benar ke palsu? Ada tak bulatan yang kita tak boleh potong Benar. 8? Ada ke tak ada yang kita tak boleh potong 8? Tak ada kan? Semua boleh potong 8. Jadi jawapannya adalah Benar. benar. Okey, semua potong 8 yang sama saiz. So jadi dia adalah benar. Okey, boleh? Boleh teruskan? 124 dah. Kita teruskan sikit lagi lah. Okey, penafian je lah. Sampai penafian, sepatutnya sampai majmuk. Tapi kita sampai penafian sahajalah. Okey, bagaimana anda menafikan satu pernyataan? Yang ini senang sahaja. Kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan satu pernyataan. Okey, penafian pernyataan P ditulis sebagai tilda P. Ini nama dia tilda, kita sebut ni Ini P disebut sebagai tilda P. Tilda P ni maksudnya penafian P lah yang bukan P. Okey, contoh 4. Bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Contohnya 12 ialah gandaan 5. So kalau kita tukar jadi penafian, dia akan jadi 12 bukan gandaan 5. Okey, daripada pernyataan yang palsu, dia jadi pernyataan benar. Okey, B41 ialah nombor perdana. Okey, bila tukar penafian, dia akan jadi 41 bukan nombor perdana. Okey, jadi daripada asalnya 41 ni, nombor perdana ni benar. Bila tukar penafian, dia akan jadi tidak benar, jadi palsu. Okey, C semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Bila kita tukar jadi penafian, dia akan jadi bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, semua gandaan 5 ialah gandaan 10 ni benar ke palsu? Benar ke palsu? Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Benar ke palsu? Benar. Gandaan 5 ialah 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Gandaan 10, 10, 20, 30. So semua gandaan 5 ialah gandaan 10, jawapan dia adalah palsu. Okey, kalau dia kata semua gandaan 10 ialah gandaan 5, yang tu benar. Okey, dia terbalik. Jadi bila bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10, dia akan jadi benar. Daripada palsu akan jadi benar. Okey, D 0.4 bersamaan dengan 400 mm. Bila tukar jadi penafian, 0.4 tidak bersamaan dengan 400 mm.
Okey, perkataan tidak bukan ni tak guna je lah mana-mana pun. Asalkan ayat tu jadi sedap. Itu je. Okey, nak guna bukan ke guna tidak terpulang. Okey, D 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. Benar ke palsu? 0.4 meter. Mula-mula tukar kepada sentimeter. Maksudnya darab 100 sentimeter. Dapat berapa? Jawapan dia nanti kita darabkan lagi dengan 10 milimeter. So darab 10 lah. So jawapan dia dapat berapa? Dapat 400 tak? Dapat berapa jawapan dia? Betul ke tak betul? Ayat asal ini benar ke palsu? Kosong poin 4 darab 100 darab 10. Semua dah penat ke? D, benar ke palsu? Benar. Benar. So bila penafian dia akan jadi palsu. 0.4 tidak bersamaan dengan 400 mm adalah palsu. Okay, last lah ni. Bentuk satu penafian. Okay, atasnya ada nota nilai kebenaran bertukar daripada benar kepada palsu atau sebaliknya melalui proses penafian. Okay, bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan, kemudian tentukan nilai kebenaran penafian tersebut. Okay, 5 soalan last. Ada volunteer nak jawab yang pertama? Kalau tak ada, saya panggil. Adam Muhammad? Ada tak Adam? Adam ada? Tak ada Adam? Tak ada Adam, saya panggil Azam lah. Azam Mukris. Azam Mukris, ada tak ada? Tak ada juga, senyap ini. Semua dah hilang dah. Tak ada juga ke? Senyap aja. Irfan, ada Irfan? Muhammad Irfan, ada tak ada? Yang tak ada ni saya tulis hantu je ni, tak menjawab ni. Okey, dah 3 orang jadi hantu. Muhammad. Siapa lagi saya tak panggil ni? Oh, tak ada Muhammad. Musliuddin, ada Musliuddin? Ya cikgu, ya cikgu. Okey, Musliuddin, jawapan nombor 1. Betul. Betul. Bukan, apa ni? Bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Kemudian tentukan nilai kebenaran penafian tersebut. Nombor 1, apa jawapan dia? Tukar dulu ayat tu. Apa penafian dia? Penafian. 819 ialah gandaan 9. Tukarkan ayat penafian dia. 9 ialah gandaan ni. Mana? Gunakan perkataan tidak atau bukan.
Tukar je ayat tu. Tukar je guna perkataan tidak atau bukan. 819 adalah bukan gandaan 9. Okey, 819 bukan gandaan 9. Okey, sekarang yang penafian tu benar ke palsu? 809 boleh bagi 9 tak? Boleh. Boleh. Jadi pernyataan tu adalah Benar. yang awak tukar tadi. Oh, salah. So dia akan jadi palsu. Okay, thank you. Musliuddin. Ada siapa lagi? Qurratu Ain. Qurratu Ain. Cikgu. Okay, nombor 2. Nombor 2, Delayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Delayang tidak mempunyai dua paksi simetri. Jadi nilai kebenaran untuk penafian tersebut benar ke palsu? Benar. Benar Lelayang memang ada dua paksi simetri. So bila tidak, dia akan jadi palsu. Okay, nombor 2 akan jadi palsu Nombor 3. Wun Peter. Wun ada Wun? Ya, cikgu. Okay, Wun. Nombor 3. Kun mempunyai satu muka melengkung. Jadikan ayat penafian guna perkataan tidak ataupun bukan. Pilih je mana-mana. Tukarkan ayat tu. Kena tukar. Kena tukar ayat. Ya. Tambah tidak atau bukan je. Tidak. Okay, buat ayat penuh. Kun tidak mempunyai satu muka melengkung. Okey, betul. Kun tidak mempunyai satu muka melengkung. Okey, jadi ayat tu benar ke palsu? Ayat yang awak tukar tadi. Benar. Kun mempunyai satu muka melengkung. Kalau asalnya benar, bila awak dah tukar tidak, dia sebenarnya akan jadi palsu. Okey, kun tidak mempunyai satu muka melengkung adalah palsu. Okey. Okey, nombor 4. Nur Adila. Nur Adila Safia, ada tak ada? Nur Adila Safia. Hilang dari radar. Muhammad Alif Hakimi. Ada tak ada Alif Hakimi? Semua orang ni buka masuk tapi tak ada dalam kelas lah ni. Hilang semuanya ni. Okey, yang tak ada, yang tak menyahut ni, markah saya tolak ni. Muhammad Nur Aiman ada? Muhammad Nur Aiman. Tak ada juga. Okay, Amirul Muzami. Mana budak ni? Tak ada juga. Siapa yang ada dalam ni Tu Muhammad mana yang bercakap tu? Nur Alia Batrisha. Okey, Nur Alia Batrisha. Nombor 4 Nombor 4 cikgu. Okey, nombor 4. 2 garis lari tidak mempunyai keturunan yang sama. Okey, betul. 2 garis lari tidak mempunyai keturunan yang sama. So, ayat tu akan jadi benar ke palsu? Palsu. Okey, garis lari mesti keturunan dia sama. So, bila kita kata tidak mempunyai keturunan yang sama, dia akan jadi palsu. Okey, last sekali nombor 5. Siapa nak cuba jawab?
Siapa yang ada dalam ni? Yang wujud. Ramai yang ada ni tak wujud ni. Buka aje tapi orangnya tak ada depan komputer. Okay, siapa nak cuba last sekali? Siapa? Saya cikgu. Okay, Puteri Nur Hidayah. Last sekali. Nak try cikgu? Bukan semua. Okay, Musyiddin apa? Cuba try. Yang tu semua persamaan kuadratik tidak mempunyai dua punca yang sama. Semua persamaan kuadratik tidak mempunyai dua punca yang sama. Okey, ada dua jawapan kat sini. Tadi Musyiddin bagi semua persamaan kuadratik tidak mempunyai dua punca yang sama. Yang Puteri tadi bagi jawapan bukan semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama. So mana-mana boleh. Okey, dua-dua kita terima. Jadi bila penafian tersebut, apa jadi dengan dia punya kebenaran? Benar. Okey, asalnya semua persamaan kuadratik mempunyai dua punca yang sama tu dah palsu. Bila dia kata bukan semua ataupun tak semua, dia akan jadi benar. Okey, betul. Okey, so habislah untuk hari ni. Ingatkan nak sambung lagi satu tapi masa dah nak habis. Okey, jadi kerja awak buat buku kerja buat sampai penafian sahaja. Okey, maksudnya dari muka surat 31 hingga hingga 5. Nombor 5, maksudnya muka surat 34. 31 hingga 34. Okey? Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, tak ada. Kita jumpa hari... Ada apa kelas? Hari Khamis Betul. Okey, hari Khamis pagi Hari Khamis pagi kita jumpa hari Khamis. Saya tak ada jaga exam so kita boleh ada kelas lah. Okey, kita jumpa hari Khamis. Okey. Terima kasih juga. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.